Ini saya amat berbesar hatilah untuk menjemput Profesor Dr. Muhammad Shukri Saleh untuk menyampaikan tarbiyah pengasas pada petang ini. Dipersilakan Prof. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات محبة الله في الشاشة بسم الله في الشاشة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azrin dan saya ucapkan tahniah kerana ada di tugas ini untuk sepanjang tahun ini insya-Allah. Moga-moga ia boleh dijadikan alat untuk Dr. Azrin mengumpul pahala insya-Allah. Dan juga ini kepada saudara-saudara sekalian, saya rasa bertuah kerana tarbiyah pengasas saya pada hari ini jatuh pada minggu yang pertama untuk tahun 2022 ya. Dan saya akan cuba bercakap insya-Allah dalam kita menghadapi tahun baru ini berkenaan dengan jemaah kita yang kita namakan ISTEF, Pengurusan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam. Tambah-tambah lagi sebagaimana yang kita tahu daripada pengarah kita Profesor Madya Dr. Shahri Akram bahawa kita diminta oleh universiti untuk berusaha menjadi high COE ya, iaitu lebih tinggi daripada Center of Excellence yang akan nanti insya-Allah dipertimbangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, dan kalau lulus insya-Allah kita menjadi sebuah lagi high COE di USM ni insya-Allah. Jadi dalam keadaan sedemikian rupa saya rasa elok dan sangat sesuai kalau sekiranya kita menilik balik kepada ISTEF dan juga kepada sebuah organisasi, sebuah jemaah secara umumnya, sama ada kita berjalan di atas jalan yang kuat ataupun di atas jalan yang lemah, sehingga nanti bukan saja SOE tidak tercapai, takut-takut nanti ISTEF juga akan roboh. Jadi eloklah sebagai permulaan tahun ini kita lihat ya apa faktor-faktor yang membuatkan sebuah jemaah. Saya selalu sebutkan bahawa ISTEF ini adalah sebuah jemaah dan saya sentiasa sebutkan bahawa ISTEF ini sebuah jemaah dan kita berjalan atas dasar sebuah jemaah Islamiah, bukan atas dasar institusi akademi Islam semata-mata. Dan barangkali elok kita fikirkan ya, kita nampak banyak juga institusi-institusi Islam dan jemaah-jemaah Islam yang pada mulanya kuat kemudian menjadi lemah dan malah ada sebahagian telah roboh. Artinya telah hilang. Dan oleh demikian barangkali elok kita berfikir ya, sama-sama berfikir kenapa sebenarnya sebab-sebab sesebuah jemaah itu lemah atau sehingga sesebuah jemaah itu roboh ya. Mungkin ada yang berpendapat lah kalau kita tanya, mungkin ada yang mengatakan bahawa ada kemungkinan roboh ataupun lemahnya sesebuah jemaah itu kerana ahli-ahlinya tidak faham tentang apa yang diperjuangkan. Sebab itu ada misi dan cuba diterangkan hala tuju dan sebagainya itu ya. Ada blueprint, ada apa ni, ada perancangan 5 tahun, 3 tahun dan begitulah seterusnya. Tapi kalau inilah yang membuatkan sesebuah jemaah itu lemah, itu senang saja sebab kita boleh secara agresif memahamkan ahli-ahli kita insya-Allah sehingga mereka faham sungguh-sungguh. Ada juga kemungkinan barangkali ada yang mengatakan bahawa lemahnya sesebuah jemaah ataupun robohnya sesebuah jemaah itu kerana ahli-ahlinya membuat kesalahan ataupun jemaah itu sendiri membuat kesalahan. Itu juga adalah merupakan sunatullah ya.
memang sebagai orang biasa, sebagai jemaah biasa, maka kita tidak dapat mengelak daripada melakukan kesalahan. Kecualilah jemaah Rasul-Rasul, jemaah Nabi-Nabi, itu lain-lain. Tapi di peringkat kita ni, kalaupun kita melakukan kesalahan, maka kesalahan kita itu boleh diperbaiki, insyaAllah, dari satu masa ke satu masa. Ataupun ada juga golongan yang ketiga yang mengatakan lemah dan robohnya sesebuah jemaah itu kerana ada musuh daripada luar, musuh yang sentiasa menyerang kita, ya. Sebenarnya itu juga satu sunnatullah. Setiap jemaah memang tidak lepas lagi daripada musuh, mesti ada musuh. Dan musuh itu tidak putus-putus datang daripada satu masa ke satu masa. Tetapi kita dapati bahawa ada jemaah-jemaah yang ada musuh, tetapi mereka terus wujud. Cumanya mungkin wujud dalam bentuk yang lemah, dalam bentuk yang tidak kuat dan sebagainya. Jadi itu semua sama ada tak faham ke, sama ada buat kesalahan ke, sama ada musuh luar ke, itu semua adalah masalah-masalah yang mudah untuk kita atasi kerana kita nampak. Kalau nampak ahli-ahli kita tak faham, kita boleh fahamkan sebab kita boleh nampak. Kalau ada buat kesalahan, kita boleh nampak kesalahan itu, insya-Allah, dan kita boleh baiki kesalahan itu. Begitu juga kalau sekiranya ada musuh, kita juga boleh berdepan dengan musuh itu dan mencari jalan-jalan penyelesaiannya. Pada saya, lemah ataupun sehingga robohnya sesebuah jemaah itu tidak sangatlah kerana ahli tidak faham ataupun kerana ahli membuat kesalahan ataupun ada musuh daripada luar. Tapi lebih penting daripada itu, walaupun ketiga-tiga itu boleh juga menjadi faktor yang melemahkan sesebuah jemaah, tetapi lebih penting daripada itu ataupun punca daripada itu adalah kerana dalam jemaah itu sendiri rosak. Kalau kita umpamakan majlis Islam ini, kalau Islam lemah, maka yang lemahnya bukan kerana ahli tidak faham, bukan sangat kerana ada ahli membuat kesalahan, bukan sangat kerana Islam ada musuh daripada luar. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua, walaupun ketiga itu ada juga memainkan peranan, tetapi yang penting daripada itu semua ialah kerana dalam jemaah itu sendiri, dalam Islam itu sendiri, ada rosaknya. Ada rosaknya. Jadi rosak dalam jemaah itu yang payah kita nak baiki. Sebab kadang-kadang rosak itu tak nampak. Kerana rosak itu adalah rosak dalam diri ahli-ahli sendiri. Yang tadi itu kesalahan, tak faham, musuh, itu berbentuk fizikal. Tapi kalau sekiranya ahli-ahli itu rosak jiwanya, maka itulah yang membuatkan sesebuah jemaah itu menjadi teras kepada lemahnya dan juga mungkin membawa robohnya sesebuah jemaah itu. Sebabnya senang saja, ya. Sebab bukan kerana ahli tidak faham, bukan kerana ahli membuat kesalahan, bukan kerana musuh ramai. Sebab yang lebih utama itu daripada itu ialah sebab ahli-ahli kita sendiri belum benar-benar berjiwa sufi, belum benar-benar berjiwa tasawuf. Ya, maksudnya belum benar-benar mempunyai sifat mahmudah. Sebab sifat yang terpuji itu belum dapat kita miliki sepenuhnya lagi. Dan oleh demikian kita belum benar-benar membuat sifat masumah kita. Masih banyak sifat-sifat masumah yang ada dalam diri kita, dalam diri ahli-ahli kita. Dan oleh demikian kita dalam diri kita ini, dalam jiwa kita ini, belum benar-benar ahli-ahli kita ini berjiwa murni. Sama ada dia pemimpin, sama ada dia pensyarah, sama ada dia pentadbir, sama ada dia pelajar, sama ada dia alumni. Kalau tidak benar-benar berjiwa murni, maka jiwa masing-masing itu belum bersedia untuk menguatkan jemaah kita. Dan sebaliknya, dia menjadi lemah, jadi kita bimbang takut dia roboh. Ya. Jadi dalam kita ingin mencapai HSOE itu, perkara-perkara sedemikian patut kita elaklah. Nah, di samping kita berusaha dengan kriteria-kriteria
yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka kita juga kena pastikan bahawa jiwa ahli-ahli kita juga benar-benar mempunyai sifat mahmudah, benar-benar sudah tidak ada lagi sifat mazmumah, ya, benar-benar berjiwa murni, dan hingga akhirnya jiwa kita benar-benar dapat menggemilangkan istiaf itu nanti insya-Allah. Sebab kalau tidak, penyakit-penyakit jiwa ini sangat bahaya sebenarnya. Penyakit-penyakit jiwa ini sangat bahaya sebenarnya. Bahayanya kerana penyakit jiwa ini kadang-kadang tidak nampak. Dia seumpama anak-anak ya, anak-anak kadang-kadang kita tak nampak. Sedar-sedar tiang sudah nak tumbang lah. Sebab anak-anak itu dia makan dalam senyap-senyap saja begitu ya. Dan natijah daripada penyakit-penyakit ini, dia boleh merosakkan perpaduan. Kalau perpaduan sudah hancur, maka lemahlah sesebuah jemaah itu. Dia boleh merosakkan kasih sayang dalam kalangan kita. Kalau tidak ada lagi kasih sayang dalam kalangan kita, maka tak boleh lagi kita layakkan bahtera istiaf kita ini dengan sebaiknya. Dia juga boleh merosakkan rasa bersama ya dalam kalangan kita itu. Boleh merosakkan rasa bersama kita, ambil endah tak endah saja kepada jemaah kita, kepada istiaf ini. Dia kerana penyakit-penyakit tadi juga. Dia juga boleh merosakkan tanggungjawab. Dia beri tanggungjawab tidak dilaksanakan dengan sebaiknya. Sebab ada pensyarah dia beri tanggungjawab, tidak menjalankan dengan sebaiknya, ataupun dia tolak daripada tanggungjawab yang diberi kepadanya, memilih-milih dalam menerima tanggungjawab, ataupun para pentadbir begitu diberi tanggungjawab tetapi tidak melaksanakan dengan sebaiknya ataupun dengan cepat. Sama juga dengan pelajar, diberi assignment, diberi tugas, diberi program-program supaya diikuti, tetapi tidak itu semua tidak dipenuhi tanggungjawab tersebut. Itu juga boleh merosakkan jemaah kita. Tambah-tambah lagi ya, dia boleh merosakkan rasa pengorbanan kita. Kerana ingin mencapai HSOE itu, ya, pasti sekali kena banyak berkorban. Macam Dr. Azrin ini kan, setiap minggu setiap hari Selasa, Dr. Azrin dah tak boleh pergi ke mana-mana. Kena bersedia dengan segala persediaan, dan dalam minggu itu juga kena mencari, menyusun siapa akan bercakap dan seterusnya itu. Itu juga pengorbanan masa, tenaga, ya, malah sampai kepada pengorbanan wang ringgit. Tetapi kalau ada penyakit jiwa yang saya sebutkan tadi, maka pengorbanan itu tidak dapat dilakukan dengan sebaiknya. Dalam demikian, lemahlah jemaah, maka boleh robohlah itu ya. Saya bercakap ini bukan mahu berkata bahawa istiaf itu ada benda-benda yang sedemikian. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala daripada penelitian kita semua, penyakit-penyakit tadi tak ada secara jelas lah ya. Kita tak tahu secara sembunyi-sembunyi, secara jelas alhamdulillah Allah selamatkan kita daripada itu, walaupun kita tidaklah tidak menghadapi masalah 100%. Tetapi kalau bandingkan dengan tempat-tempat lain, alhamdulillah istiaf itu tidak mempunyai apa-apa yang saya sebutkan di atas insya-Allah. Sebab setiap masa pensyarah kita sentiasa memberi tarbiyah untuk kita mengelak daripada perkara-perkara yang sedemikian itu. Sebab semua pensyarah saya yakin mereka sedar bahawa kalau jiwa tidak bersih, maka natijahnya sangat itu. Kita bagi contoh yang misalnya ya. Katakan ada dalam kalangan kita ni orang kuat berjuang. Tapi kalau kerana dia ada mazmumah, dia rasa dia kuat berjuang, nanti dia akan pandang hina ataupun pandang rendah kepada orang yang tidak berjuang ataupun lemah berjuang. Orang lemah pula, apabila orang yang kuat berjuang itu kecil hati, minta maaf ya. Jadi kalau sekiranya orang kuat berjuang itu, kerana mazmumahnya itu, dia menghina orang yang kurang berjuang ataupun orang yang lemah, atau memandang rendah kepada orang yang tidak berjuang ataupun kurang berjuang, maka dengan sendirinya itu mengecilkan hati orang-orang yang lemah tadi. Dan bila kecil hati, dia pun berdengkilah dengan orang yang kuat. Jadi kalau dua-dua ada, orang yang kuat berjuang pun ada mazmumah, ada sifat yang terkeji, ya, orang yang lemah pun ada sifat terkeji, maka itu akan menghancurkan perpaduan.
Kerana orang kuat berjuang dia rasa ego, dia rasa dia lah hebat. Manakala orang yang lemah berjuang, kurang berjuang, dia dengki, dia kecil hati dan akhirnya itu memecahkan perpaduan. Sama juga kalau sekiranya orang yang kuat berjuang itu tidak ikhlas, dia jadi bangga, itu juga merosakkan hubungan dengan orang yang kurang berkorban. Ya. Maksud saya bukan orang yang berjuang, orang yang kuat berkorban. Macam-macam dia korbankan masa, dia korbankan tenaga, dia korbankan wang ringgit dia, tapi tidak ikhlas. Jadi dia bangga dengan pengorbanan dia itu. Dan nanti ia akan merosakkan hubungan dengan orang yang kurang berkorban. Sebab orang yang kurang berkorban itu pula menjadi marah kepada orang yang kuat berkorban. Tak aman juga dalam jemaah kita. Sama juga orang yang laju berjuang. Orang yang laju berjuang, dia naik semangat, dia kuat berjuang. Berjuang dalam konteks istilah kita lah ya. Untuk menaikkan istilah, untuk mendapat keputusan yang cemerlang, untuk dalam kalangan pelajar, dalam kalangan mesyuarat mencapai findings untuk pendapatan pendidikan yang baru dan sebagainya. Itu berjuang ya, laju berjuang. Tapi kalau sekiranya dia ada mazmumah, ada jiwa yang tak bersih, orang yang laju berjuang ni akan rempuh semua orang yang tak laju. Manakala orang yang tak laju ni pula, dia nanti menghalang orang yang laju. Jadi orang yang laju berjuang, kenapa dia tak kisah dah. Dia rempuh habis orang yang tak laju tadi. Manakala orang yang tak laju pula menjadi penghalang kepada orang yang laju. Dahlah dia tidak berjuang, dia jadi penghalang pula kepada itu. Itu juga merupakan satu sifat yang tidak baik. So, begitu juga kalau sekiranya orang yang punya sifat pemarah, cepat dan kokoh bertindak kepada orang yang buat kesalahan. Kalau ada orang buat kesalahan sikit, cepat-cepat dia marah, cepat-cepat dia bertindak. Dan sifat pemarah itu, dengan tidak ada hikmah lagi, maka dia boleh bertindak daripada luar garisan syariat. Sehingga orang yang bersalah itu rasa kecil hati, rasa pecah hati, rasa sedih dan sebagainya itu ya. Itu juga kesan daripada mazmumah. Manakala orang yang tersentuh hati tadi, orang yang buat salah tadi tersentuh hati, dia akan tunggu pula saat kesalahan orang yang menegur beliau tadi. Seartinya ada dendam. Ini sekarang aku buat salah, dan hentam sungguh-sungguh, nanti aku tengok. Bila dia buat salah, dia cari-cari kesalahan, maka aku akan hentam dia balik. Itu juga tidak menimbulkan keharmonian dan dia boleh melemahkan jemaah insya-Allah. Sama jugalah orang pemarah. Orang pemarah ni mudah dipengaruhi orang. Ya, orang yang pemarah senang sajalah kita pengaruhi mereka ini. Kita jolok sikit dia dah marah dah, sehingga akhirnya timbul buruk sangka. Dia buruk sangka kepada orang yang kita cerita kat dia lah sampai dia marah itu kan. Dan apabila orang yang diburuk sangkakan itu pula, maka dia akan terkandas dalam perjuangan. Dia tak buat. Ya, tetapi orang buruk sangka kepada dia, dengan sendirinya dia rasa sedih lah. Dia rasa tak seronoklah dalam perjuangan itu. Dan ada kemungkinan hingga akhirnya dia terkandas dalam perjuangan itu. Sama juga kalau sekiranya ada sifat tamak, ada orang yang tamak, maka mereka akan mengambil peluang sebaik mungkin untuk dapat nikmat sebanyaknya ya, daripada apa yang mereka ada itu, sehingga akhir orang lain rasa kecewa, orang lain rasa dengki, dan yang kita takut nanti sehingga Allah tarik nikmat untuk keseluruhan kita dalam jemaah kita ini. Dan bimbang juga takut timbul rasa kedekut, timbul rasa bakhil dan sebagainya dalam jemaah kita ini. Itu juga kesan daripada sifat mazmumah yang tamak ya. Manakala orang yang ada kebolehan, dan tadi jugalah ya, orang yang kuat berjuang tadi, orang yang kuat berkorban tadi, kalau ada ego dalam tubuhnya, ada bangga dalam hatinya, ada riak, dan dia akan menyentuh hati orang lain juga. Kalau dia ada anak buah, maka bimbang juga takut anak buahnya mengikut perangai dia juga. Dan jika kita tegur dia, maka melentinglah dia ya. Itu juga adalah bahaya. Begitu juga kalau orang yang tidak ada kebolehan, tapi dia berlagak macam ada kebolehan. Dia jadi kekok jugalah. Dia tidak akan pandai menilai diri dia. Tak pandai meletakkan tempat
diri dia itu dalam perjuangan tersebut. Jadi banyak lagi lah kalau kita nak ceritakan perkara-perkara yang buruk-buruk ini, yang lain daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji kita. Memang banyak, dan kesimpulannya dia sangat disastrous, ya. Dia sangat menghancurkan, dia sangat destruktif, dan dia boleh melemahkan jemaah, dan pada masa yang sama juga kita bimbang dia boleh meromokkan jemaah. Jadi oleh demikian, supaya jemaah kita tidak rosak, supaya jemaah kita tidak lemah, supaya jemaah kita tidak roboh, bersama-samalah kita membuat sebab-sebab mazmumah kita, ya. Membuat sebab-sebab mazmumah, sebab-sebab terkeji kita, dan kena banyak mujahadah lah, sebab nak lawan sebab-sebab terkeji itu kena banyak bermujahadah, dan kena banyak buat mazmumah, dan kena banyak tingkatkan mahmudah. Sebab Allah tidak hanya melihat syariat lahir kita saja, ya. Allah tidak hanya melihat banyaknya solat kita, puasanya kita, banyaknya naik haji kita, tidak melihat jubah kita, serban kita, kopiah kita, tudung kita dan sebagainya itu, ya. Dan kerana Allah juga lebih-lebih lagi melihat hati-hati kita, batin kita, sama ada masih banyak mazmumah ataupun masih banyak mahmudah. Syariat lahir itu sepatutnya membawa kepada indahnya sifat-sifat batin kita, insya-Allah. Secara lahirnya kita nampak alhamdulillah di Islam ini semua orang kita cantik-cantik, ya, pakaiannya bersih, kemas dan sebagainya itu. Tetapi sifat-sifat batin itu belum tentu. Sepatutnya yang syariat, cantiknya syariat tadi boleh membawa kepada cantiknya sifat batin kita, insya-Allah, ya. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan di sini, dalam kita berusaha untuk mendapatkan HCOE, kita bersuara sungguh-sungguh untuk mencapai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Tetapi ingat, punca tercapainya kriteria kita itu ialah kuatnya jemaah kita, kuatnya Ustaz, dan kuat Ustaz itu ialah kerana banyaknya mahmudah kita dan kurangnya mazmumah kita. Jadi kita sama-sama berusaha untuk membuat mazmumah kita sebaik mungkin, kerana natijahnya, kesannya adalah sangat tidak baik sekali bagi kekuatan jemaah kita, dan kena meningkatkan mahmudah kita, kerana itulah yang akan menjamin kita insya-Allah mendapat kemenangan di dunia ini dan juga di akhirat. Sekian saja Dr. Azrin dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.